nak cakap pasal national identity ni, kali terakhir mungkin kita berbincang soal falsafah negara dan identiti negara adalah penggubalan rukun negara selepas 1969. Dan saya rasa bukan saya nak kata perlu ada one day. Kita jadi captain pasukan yang berbeza. Okey, Syaril, kita terus pergi ke episod ataupun perbincangan kita. Keluar sekejap. Banyak isu semenjak Syaril berada di perantauan, macam-macam telah pun berlaku di tanah air. Saya rasa antara sebab negara huru-hara adalah sebab Syaril tidak berada di Malaysia. Dan kalau kita melihat hari ini, suhu politik sedang meningkat, sebab kita dah tahu semua DUN telah pun bubar. Dan 6 negeri yang belum buat pilihan raya negeri waktu pilihan raya umum yang lepas, SPR akan buat mesyuarat tak lama lagi nanti untuk menentukan tarikh penamaan calon dan juga tarikh pembuangan undi. Dan mungkin sempena dengan kempen PRN ni, macam-macam isu lah yang sedang dibincangkan secara hangat. Dan saya rasa penting sebab Syaril dan saya keluar sekejap dan sebelum ini melalui think tank The Centre, kita menerajui pemikiran haluan tengah, ya, yang tidak mahu melihat negara kita dipecah belahkan, terutamanya atas isu-isu yang sensitif yang boleh menjadi topik untuk memecah belahkan masyarakat kita. Dan saya risau, Syaril, sebab saya melihat bahawa perang budaya ataupun culture wars semakin hangat, ya. Hari ini kalau kita tengok dua-dua belah pihak, dua-dua belah pihak bangkitkan isu 3R. 3R ni isu race, religion and raja-raja, royalty, raja-raja, isu perkauman dan juga isu agama. Dan saya nampak kedua-dua pihak salah, sama ada pada pihak PHBN ataupun pada pihak Perikatan Nasional. Dan hari ini Tun Mahathir pula telah masuk ke dalam polemik tersebut, ya. Dia buat satu kenyataan yang mengatakan bahawa antara lain dia salahkan DAP. Dia kata DAP menguasai kerajaan yang ada hari ini. Dia mempersoalkan soal konsep multiculturalism, ya, dan memberi bayangan bahawa itu agak menentang dengan asas perlembagaan kita. Dan kita juga melihat bahawa banyak perkara yang toksik online. Orang yang tunggang agama yang menggunakan istilah musuh Allah, musuh Islam, dan juga di pihak lawan yang mendoakan supaya orang-orang tertentu meninggal dunia. Jadi saya nampak semenjak Syaril tidak berada di Malaysia untuk menjadi a calming force in Malaysia, the country is splitting at the seams. Syaril, you better come back quickly. Sure. Obviously, that's not the serious point that you mentioned. Tapi the topic that you brought forward ni adalah topik yang amat serius, iaitu polarisasi lah yang semakin menjadi-jadi di Malaysia ni. Saya tak nak jadi sosiologis untuk kita buang masa mengkaji di podcast ni kenapa ia berlaku, apa punca, bila start. I think that's for other people to do and for other places and other times. Sedikit pengaruh, kalau ada sedikit lah pengaruh yang kita ada KJ dengan kedudukan nombor 2 kita sebagai podcast utama di Malaysia, adalah untuk memujuk seluruh rakyat Malaysia untuk lebih tenang dan lebih menghormati perbezaan antara satu sama lain. Kita ada sedikit pengalaman dalam perkara ini yang berbeza dengan mungkin ramai pendengar, sebab kita berada dalam arena politik sebelum ini, KJ. Jadi kita punya pengalaman tentang bagaimana isu 3R ini boleh dipermainkan untuk keuntungan tertentu. Kita tahu sendiri bagaimana crowd ataupun audience dalam mana-mana satu ucapan respon dengan cara respon yang meningkatkan motivasi ataupun meningkatkan excitement kita yang berucap, kalau kita menggunakan sentimen tertentu. So we have real world and first hand experience on this. Tapi kita juga setelah berpengalaman dalam politik, kita tahu kesan buruknya dan kesan negatifnya. Dan kalau saya ada sebarang kekesalan dalam kerjaya politik saya selama ini, it's not about saya buat apa-apa keputusan taktikal ataupun saya suruh sesiapa letak jawatan. That is not my regret. Whatever little regret I have is, adakah saya tak cukup menyumbang kepada satu keadaan yang lebih
wasatiyah dan lebih moderate dalam perbincangan dan perdebatan politik kita. Adakah saya sebagai ketua penerangan, adakah saya selaku naib ketua pemuda UMNO, did I do too little to reduce the time? That is always my regret, if there is any regret. Jadi dalam platform berbeza ini, saya dan juga KJ mengharapkan perkara ini jangan berterusan lah, dan kita jangan menggunakan sentimen-sentimen ini semata-mata untuk political point. Saya suka Syaril mengingatkan pendengar semula kepada konsep wasatiyah. Perkataan yang saya tak dengar sejak zaman bosku mungkin, sebab hari ini lebih kepada cerakin wewenang dan juga madani. Tetapi wasatiyah itu adalah satu reminder yang bagus untuk kita bila kita nak masuk ke dalam musim PRN ni, supaya kita pegang kepada konsep kesederhanaan, jangan melampaui batas. Tapi saya nak debate lah dengan Syaril sikit berkenaan dengan 3R ni. Ada yang mengatakan bahawa tak boleh langsung sentuh 3R. Tapi saya rasa Syaril, ada tempat untuk kita bincang. Ada certain things, legitimate expectation of community. Ya, sama ada komuniti Melayu ke komuniti Cina, dia nak bangkitkan isu. Bangkitkan isu yang berkaitan dengan contoh kaum dia, agama dia, sekolah jenis kebangsaan contoh, ataupun tempat ibadat. Saya rasa bila bangkitkan perkara-perkara yang legitimate expectation of a community, tanpa kita mengapikan keadaan, tanpa kita menyerang kaum lain ataupun kumpulan lain, saya rasa itu harus dibuat. Ya, saya berpendapat tak bolehlah kita tutup langsung ruang perbincangan 3R ni. Saya setuju apa yang KJ katakan. Cuma saya punya respon adalah dua rangkai lah. Rangkai pertama ialah bagaimana macam KJ kata kita nak cakap tentang isu communal issue in a positive way. KJ adalah seorang pelopor sebenarnya dalam percubaan ini. Sama ada KJ berjaya atau tak berjaya, that's for other people to decide. But you try. Dalam ucapan-ucapan dasar KJ selaku ketua pemuda, antara benda yang menarik adalah KJ pernah mengatakan bahawa kalau selama ini orang cakap tentang ketuanan Melayu, mungkin wajar untuk kita fikirkan satu konsep yang lebih terbuka, iaitu kepimpinan Melayu. Di mana, seluruh rakyat memahami realiti politik bahawa Melayu menjadi bangsa yang memimpin politik di Malaysia disebabkan that's the reality, that's the social contract yang telah pun dipahami oleh negara kita, dan juga realiti angka dalam kependudukan di Malaysia. Tapi tak perlulah bangsa pemimpin ini menjadi satu bangsa yang menekan bangsa lain ataupun memburukkan bangsa lain, tetapi bangsa yang berlaku adil. So that kind of rhetoric mungkin tidak diterima oleh seluruh bukan Melayu, tetapi sekurang-kurangnya ia menjadi satu retorik yang lebih positif, yang menggambarkan bahawa ada tanggungjawab kepada sebuah kaum yang nak kata dia ni adalah leader. Kalau di Malaysia, you want to say you are the political leaders, you should be known as fair, as just, rather than you must follow me because I have more people or I'm more powerful. Jadi itu contoh. Rangkai kedua KJ ialah kalau nak bercakap tentang isu 3R, mesti saya fikir kita juga selesaikan satu soalan yang tak pernah negara kita selesaikan, iaitu national identity. Apa sebenarnya identiti dan jati diri nasional yang duduk di atas isu kaum ataupun identiti kaum? Boleh tak ada satu kesungguhan sekarang ini di kalangan political class untuk katakan, yes, you do the 3R stuff, but on top of the 3R stuff, there needs to be national harmony ataupun national consensus. Apa sebenarnya yang mendefinisikan kita sebagai rakyat Malaysia yang tidak ada kena-mengena dengan isu kaum? Adakah kita sebagai rakyat Malaysia nak dikenali sebagai satu rakyat ataupun warga negara yang adil kepada bangsa migran? Kita nak jadi sebuah negara yang dikenali sebagai negara yang terkenal dengan teknologi. Those are things that kind of reduce the tension if you have So, national Syaril, identities. just on this point tentang perkara ni, menarik, dan saya rasa tak sempat kita bincang pada hari ni sebab saya dan Syaril pun tak plan nak bincang benda ni. Tapi kali terakhir kita bincang soal identiti nasional, ya, sebagai sebuah negara. Adalah usaha-usaha melihat kepada wawasan. Contohnya hari ni kita ada Madani, sebelum ni kita ada Satu Malaysia, dan mungkin sebelum itu kita ada Hadari, dan zaman Tun Mahathir kita ada Wawasan 2020.
Tetapi semua itu adalah lebih kepada tema kerajaan ataupun lebih kepada aspirasi kita untuk menjadi sebuah negara yang maju pada tahun 2020. Tetapi nak cakap pasal national identity ni, kali terakhir mungkin kita berbincang soal falsafah negara dan identiti negara adalah penggubalan rukun negara selepas 1969. Dan saya rasa bukan saya nak kata perlu ada rukun negara yang baru, sebab memang rukun negara itu adalah sesuatu yang menjadi asas kepada negara kita, tetapi mungkin kita kena revisit balik apakah makna national identity national pada hari ini, apakah maknanya, what does it mean to be a Malaysian now, dari segi values kita, dari segi falsafah kita, yang mungkin boleh ditokok tambah di atas asas yang diletakkan oleh rukun negara. Ya, saya setuju sangat KJ, dan kalau kita ada peluang lah untuk melalui proses reflection itu dan mencapai apa yang KJ sebutkan sebagai national identity itu, ia akan menjadi satu proses yang sukar, yang perlu satu keadaan empathy yang cukup tinggi, kerana ia akan menyentuh banyak perkara sensitif. But I hope we have the opportunity to see it in our lifetime, for sure. Okay, Syarul, boleh tak kita tukar topik, kita bincang perkara, tapi sebenarnya bila kita mengupas topik ni, bila kita mengupas topik yang kita nak bincang ni, dia akan masuk ke dalam subtext ataupun perkara-perkara tersirat yang ada kaitan dengan apa yang kita telah bincang.